Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi ruangan pembelajaran secara online bersama saya Ustazah Rahimah di channel Imas Media. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk akikah. Yang pertama kita akan mempelajari maksud akikah. Apakah itu akikah? Dari segi maksud, menyembelih binatang ternakan yaitu al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Hukum pelaksanaan ibadat akikah. Hukum melaksanakan ibadat akikah ialah sunat muakkad. Sunat muakkad bermaksud sunat yang sangat-sangat digalakkan kepada orang Islam untuk melakukannya. Dan yang kedua, ianya akan menjadi wajib jika seseorang itu bernazar untuk melakukan akikah. Dalil nakli akikah, yakni daripada salah sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudhbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu." Riwayat Tirmidzi. Maksud hadis, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Perkataan tergadai yakni al-murtahin dalam hadis tersebut tadi bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu dan bapanya pada hari kiamat nanti jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Di antara binatang ternakan yakni binatang al-an'am yang Ustazah sebutkan itu tadi, binatang yang halal mempunyai 4 kaki. Maknanya binatang tersebut mempunyai 4 kaki. Yang pertama kambing, biri-biri, unta, kerbau dan lembu. Syarat-syarat sah akikah. Syarat sah akikah terdapat 4 perkara. Yang pertama, hendaklah seseorang yang hendak berakikah itu berniat akikah, yakni berniat ketika binatang disembelih. Yang kedua, masa pelaksanaan. Akikah dilaksanakan setelah bayi dilahirkan. Yang ketiga, cukup umur. Cukup umur ini berkaitan dengan binatang akikah itu tadi. Unta, cukup umur bagi unta ialah 5 tahun dan ke atas. Bagi lembu atau kerbau 2 tahun dan ke atas. Bagi kambing 2 tahun dan ke atas. Cukup umur bagi biri-biri pula ialah 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Yang seterusnya atau yang keempat ialah sifat al-an'am, yakni sifat binatang akikah itu tadi. Mestilah binatang itu bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Seterusnya, penyembelihan binatang akikah memadai dengan seekor kambing. Akan tetapi sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor bagi anak perempuan.
Ianya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa aqqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma bikabshain kabshaini. Riwayat An-Nasa'i. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan akikah untuk kedua cucunya Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibas, yakni biri-biri tiap-tiap seorang. Jadi daripada hadis inilah dalam Islam kita jadikan panduan bahawasanya bagi anak lelaki 2 ekor sebaik-baiknya dan anak perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi sekiranya seseorang itu tidak mampu memadai 1 ekor kambing bagi anak lelaki dan begitu juga anak perempuan. Jadi sekiranya kalau dia melahirkan anak kembar, jadi maknanya memadailah. Kalau dia tidak mampu, seorang anak itu 1 ekor kambing dan anak yang satu lagi 1 ekor kambing. Tapi kalau dia mampu, anak kembar tadi contohnya kembar 2, kayak anak yang seorang 2 ekor kambing dan seorang lagi 2 ekor kambing. Jadi jumlahnya 4 ekor. Akan tetapi sekali lagi Ustazah sebutkan, tidaklah menjadi kewajiban 2 ekor kita sediakan akikah untuk anak lelaki sekiranya seseorang itu tidak mampu. Ikut kemampuan kita. Seterusnya kita pindah kepada perkara sunat akikah. Dalam akikah ada beberapa perkara sunat yang kita boleh amalkan, yang mana apabila kita amalkan perkara sunat ini, kita akan mendapat pahala lebih lah dalam pelaksanaan ibadat akikah ini. Pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Apa doanya? Doa yang diajarkan ialah Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka ilaika akikah. Kemudian sebut nama anak. Jadi sekali lagi Ustazah tunjuk cara berdoa semasa hendak menyembelih binatang. Katalah anak itu ibu bapaknya namakan sebagai Aminah. Jadi kita baca semula ikut nama anak tadi kan. Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka wa ilaika akikah Aminah. Maksudnya dengan nama Allah Maha Besar, ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah Aminah binti Abdullah. Sebut nama anak tu nama yang sempurna lah, siap dengan bin atau bintinya ya. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Perkara sunat yang ketiga dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Jadi tempoh kelahiran bayi itu sudah sampai ke hari yang ke-7, maka afdal bagi kita orang Islam melakukan ibadat akikah untuk anak yang baru lahir itu tadi. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang akikah itu tadi semasa memotong daging, kecuali mengikut sendi-sendinya. Seterusnya, yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan, dan seterusnya memberikan nama yang baik kepada bayi. Ini biasa kita nampakkan kalau di kampung-kampung, biasa kalau di Sabah ini kita panggil sebagai papat jambul. Yang keenam, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur itu tadi. Jadi semua ini adalah perkara sunat. Perkara sunat itu tadi ada 6. Sunat ini maknanya perkara yang kita digalakkan buat. Seterusnya, Ustazah kongsikan
Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Abdullah dan Abdurrahman. Yang ini tadi dalam sunat kita menamakanlah bayi yang baru lahir tu, pilihlah nama yang baik, baik yang mempunyai maksud. Dan dalam hadis ini Nabi kata sebaik-baiknya apa tadi, nama yang paling dicintai di sisi Allah, apa namanya? Abdullah dan Abdurrahman. Kita berpindah pula kepada tempoh pelaksanaan akikah. Tempoh pelaksanaan akikah terbahagi kepada dua, yakni satu sunat muakkad dan satu lagi sunat. Jadi tempoh masa bagi mendapat pahala sunat muakkad itu tadi ialah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Hari ke-7 kelahiran bayi, dan kita akan dapat pahala sunat muakkad. Yang kedua pula yaitu hukum sunat. Hukum sunat ini yakni kita melakukan ibadat akikah, melaksanakan ibadat akikah setelah sempurna kelahiran bayi itu tadi, sehingga bayi itu balik. Kalau dia maksudnya sekiranya melepasi 7 hari umur kelahiran si bayi, sampailah dia balik, maknanya dia dapat juga pahala, yaitu pahala sunat. Jadi tempoh masa untuk sunat muakkad itu dia lebih ringkas, yakni 7 hari daripada umur si bayi tadi yang baru lahir. Manakala kalau yang selebihnya mungkin ada yang tidak mampu lagi, ibu bapanya tidak mampu, ada halangan, misalnya tidak lagi berapa sehat ataupun tidak lagi sempat mengadakan akikah atas mungkin ada permasalahan-permasalahan lain, maka ini kita masih boleh dapat pahala sunat jika kita buatkan atau jika kita laksanakan ibadat akikah itu sampai sebelum bayi itu mencapai umur balik. Kemudian kita pindah pula kepada pembahagian daging akikah. Yang pertama, sunat dimasak dengan masakan manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Seterusnya, apakah hikmah akikah? Apa hikmah, apa manfaat, apa kebaikan pelaksanaan akikah ini? Pertama, dapat menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas kurniaan cahaya mata. Contohnya ada orang berkahwin terus dapat cahaya mata. Itu juga satu tanda kesyukuran kerana melahirkan rasa kegembiraan. Ada zuriat yang menyambung generasi keluarga tersebut. Ada juga orang dapat zuriat dalam tempoh masa yang agaklah lama, 10 tahun sudah berkahwin, mungkin 15 tahun baru dapat cahaya mata. Jadi bolehlah di pelaksanaan akikah ini sebagai tanda kesyukuran kepada kedatangan ahli keluarga yang baru, kerana rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, dapat menghebahkan berita kelahiran ahli keluarga baru atau bayi tadi supaya tidak timbul prasangka. Jadi di kalangan ahli keluarga kita pun tidak terkejut kalau tiba dia datang di rumah ada bayi baru. Bayi siapa, anak siapa dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi
apabila ada maksudnya majlis akikah ini dilaksanakan, dapatlah kita memperkenalkan bayi yang baru lahir itu kepada ahli keluarga yang lebih besar. Seterusnya, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Ini yang maksudnya dalam dalam pelaksanaan akikah itu tadi, kita ada bersedekah kepada orang miskin dengan memberikan atau mengadakan jamuan untuk diberi makan, untuk berkongsi makanan, berkongsi rezeki. Itu juga salah satu dapat melahirkan sifat pemurah dan menjauhkan kita daripada sifat bakhil. Jadi baiklah, itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan akikah. Sekali lagi Ustazah buat kesimpulan secara ringkas. Tadi hari ini kita telah belajar tentang apa itu maksud akikah, kemudian daripada mana pula hukum akikah ini disyariatkan kepada kita. Tadi dalil nakli itu kan ada hukum dia. Dari situ kita tahu macam mana pensyariatan ibadat akikah ini bermula. Seterusnya kita juga dapat mengetahui cara pembahagian daging akikah. Seterusnya kita juga mengetahui hikmah dalam pelaksanaan ibadat akikah ini. Jadi sekian sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Semoga apa yang Ustazah kongsikan dalam video Ustazah ini semuanya dapat manfaat dan semua insya-Allah lebih faham tentang apa itu akikah dalam sisi orang Islam. Sekian sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.